Kisah orang-orang alim ni kadang pelik ya, membuat kita tercengang, kadang apa tingkah laku mereka. Orang gajinya saja nama damping dengan dia. Siapa baca ratib mesti baca nama orang gaji dia. Allah. Ha? Pelajaran yang ke-25, betul. Ini semua adalah daripada hadis-hadis kursi ya, firman Allah Ta'ala kepada anak-anak Adam ditukil dekat dalam kitab ini. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, bahawasanya syaitan itu seteru bagimu, maka jadikan olehmu akan dia seteru. Betul ya, kena jaga. Kalau kita tak ada musuh, tak apa. Kita ada musuh, apa-apa semua jaga musuh. Kita ada musuh. Rumah kita, pagar kita rosak sikit aja. Ni jangan-jangan musuh aku punya kerja. Pasang CCTV. Kalau kita ada apa sikit aja, apa perut kita mulas ke apa, jangan-jangan tadi musuh aku hantar makanan yang begitu, yang ada taruh apa racun ke apa umpamanya. Pasal ada musuh, kena jaga. Dan musuh tu jahat, dan musuh memang dengki sama kita, dan musuh tu memang nak attack kita, dan musuh tu banyak tipu kita. Jangan tak sedar. Maka apa-apa berlaku, jangan-jangan ini musuh aku punya kerja, jangan-jangan ini musuh aku punya perangkap. Kena sentiasa jaga. Ambil dia jadi musuh yang sebenarnya. Dia musuh kamu sebenarnya. Jadikan dia musuh, jangan dibawa kawan. Maksud jadikan musuh apa? Curiga, waspada, jaga-jaga senantiasa, elak daripada tipu daya dia. Jangan sekongkol dengan dia ya. Jadi, dan dia musuh. Maksudnya apa? Yang musuh dengan kita dia, bukan saudara kita. Jadi saudara kita jahat macam mana pun, seberapa daya kita jangan gaduh dengan dia, seberapa daya jangan musuh dengan dia, kerana hakikatnya musuh sebenar dengan syaitan. Saudara aku jahat macam mana pun, kalau aku masih boleh doakan dia, aku doakan dia. Tapi yang hakikat punya musuh sebenarnya ialah siapa? Syaitan. Ya. Lepas itu ya, ada seorang badui datang makam Rasulullah. Datang makam Rasulullah, dia doa. Zaman dululah dia doa. Ada satu orang wali, orang saleh duduk di situ. Tengok orang badui ni, dia kalau cakap tak enak IDW. Main lepas saja tau orang-orang badui ni. Datang sisi makam Nabi, dia doa. Ya Allah, ini kekasihmu, tu Rasulullah. Ini kekasihmu. Syaitan musuhmu. Aku hambamu. Kalau kau ampun dosaku semua, kekasihmu happy. Musuhmu dah tentu tak happy. Tetapi kalau kau tak ampunkan dosa aku, kalau kau tak nak ampunkan dosa aku, dah tentu kekasihmu tak happy, musuhmu happy. Janganlah kau buat musuh kau happy, ya Allah. Ampunkan dosa aku. Pandai dia punya doa. Dia doa. Lepas dia angkat kaki jalan. Orang wali ni tercengang. Pandai dia punya doa, cakap dengan Allah Ta'ala gitu. Dia kasihkan Nabi Muhammad sebagai cagarannya. Terlena wali itu. Mimpi jumpa Nabi. Kasih tahu tu badui. Allah Ta'ala terima ampun dia kerana sebutan dia tu tadi. Jadi kita kena tahu musuh kita. Kena tahu musuh kita. Ya. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya hari kiamat itu berhimpunkan akan kamu di dalamnya kepada Allah Ta'ala, padahal keadaan kamu itu berjamaah. Allah, kita dalam grup-grup ya. Di sana kita dalam grup-grup, kita baca surah Az-Zumar, orang masuk syurga secara grup, dia orang masuk neraka pun secara grup. Sebab tu sekarang orang dalam internet pun dah ada grup. WhatsApp ada grup, Facebook pun ada friend, grup. Mesti ada grup ya. Kita akan masuk. Grup mana kita masuk? Bergantung grup mana kita kat dunia. Grup mana yang hati kita padanya di dunia. Amalan belum tentu. Amalan kita amal habib punya amal. Amal kiai-kiai punya amal. Hati kita suka siapa? Allah. Itu kita dalam grupnya. Sebab di sana ikut hati. Hati suka apa? Zahir hadir kuliah. Zahir, ni ustaz adalah macam dia nak cakap lagi lah ni. Yalah, kita kena cakap ya. Zahir hadir kuliah, tapi hatinya minat sekali dengan golongan pulan-pulan tertentu. Kau fahamlah apa maksud aku. Nanti kau bangkit dalam grup itu. Bukan bangkit, mati dalam barzah je kumpul dalam grup itu. Dengan orang yang sombong-sombong, orang-orang yang angkuh-angkuh. Begitu kau masuk dalam barzah, kau tengok kanan kiri kau sama-sama dalam lubang api neraka, na'udzubillah ya. Tengok, kau siapa ya? Aku Fir'aun lah. Oh, kau Fir'aun. Dapat 3,000 tahun kau jumpa. Pasal kau sama dengan aku. Allah, dalam barzahnya Fir'aun. Nanti di mahsyar pun, kecil-kecil macam semut. Sama-sama semua. Semua yang sombong-sombong semua akan bersama-sama dengan dia. Di mahsyar akan sama-sama. Ya. Akan di mahsyar sama-sama grup. Ramai-ramai nak pergi ke tempat himpun tu. Jalan ramai-ramai. Semua dalam satu grup. Allah.
dekat sini naudzubillah la haula wala quwata illa billah, minta ampunkan, minta Allah Taala jadikan kita asli, original, bukan palsu, bukan tiruan. Ya, hadir kuliah tapi masuk kubur saja tengok wak siapa? Wak siapa? Kenapa awak kena siksa begini punya teruk? Dah berapa lama awak kena siksa? Lebih kurang 6,000 tahun. 6,000 tahun. Aku masuk barzah bersama orang 6,000 tahun. Awak daripada golongan siapa? Kaum Lot. Kau dunia kau doyan lah yang kayak gitu, naudzubillah. Kau suka yang macam gitu, naudzubillah. Begitu kau dalam barzah, kau dalam dis group sama-sama. Sebab dia kau dah daftar dah nak bersama dengan dia. Bangkit mahsyar pun sama dengan dia. Dalam lubuk api neraka pun sama dengan dia. Naudzubillah, berlindung sama Allah Taala, minta Allah Taala ampun segala dosa kita, berlindung. Jangan segala perkara-perkara yang jelek-jelek ini dalam grup-grup yang jahat janganlah kita ada sama-sama dengannya, ya. Baik. Dalam berjamaah, ya. Lepas itu berjamaah tu penting. Saya ingat Habib Syekh bin Ali Al-Jufri kalau sebut. Habib Syekh ni dari Jakarta. Habib Syekh bin Ali Al-Jufri pernah di Batu Pahat. Lama juga. Pasal dulu Habib ni kan banyak kemari. Dia nak tengok tempat sesuai. Paling-paling tidak mengubah suasana belajar. Pernah di Batu Pahat. Dalam berapa lama juga, setahun lebih gitu di sini. Dakwahnya nak duduk sesuai, sampai tempoh balik semula ke Jawa. Habib Syekh ni dia bilang, kalau kita ni buah yang busuk, tak layak masuk dalam bakul sekalipun, paling-paling tidaklah cangkokkan diri kita dengan bakul. Jadi kalau boleh masuk dalam bakul. Jadi kalau diangkat bakul, kita terangkat sekali. Walaupun yang dalam semua tu buah fresh, kita tak fresh sangat pun tu. Tapi kalau kita busuk sekalipun tak layak masuk dalam bakul, paling-paling tidak kita sangkutkan diri kita lah dengan bakul. Jadi bila bakul diangkat, kita diangkat sekali. Sembarang Siratul Mustaqim pun pakai grup. Kalau kita grup, ada yang jalan seperti kilat menyambar. Ada yang jalan seperti angin menderu. Ada yang jalan seperti kuda berlari. Ada yang jalan seperti orang berlari. Yang ada berjalan, ada merangkak, ada jatuh. Ada dalam grup. Kalau dalam grup ya sama. Kita kalau naik dalam grup ya, kita tak laju punya. Grup kita laju, kita dapat laju. Macam naik kereta api lah. Saya naik kereta api, saya tengok, oh subhanallah, sama ya. Naik kereta api satu gerabak, dari satu stesen ke satu stesen. Taruhlah satu stesen ke satu stesen, kereta api MRT lah ya. Kita MRT kan dekat-dekat ya. Satu stesen ke satu stesen. Kalau jalan kaki mau makan lebih setengah jam tu, 1 jam mungkin. Satu stesen ke satu stesen. Tetapi kalau naik train saja 10 minit dah sampai. Yang dalam situ ada siapa? Ada orang ahli sukan yang badannya fit pun akan sampai dalam 10 minit. Dapat aircon yang sama. Dapat tempat duduk yang selesa. Dalam situ ada nyonya yang gemuk, jalan pun tak kuat, pun akan sampai dalam sama. Di situ ada pakcik yang tua bongkok pun akan sampai sama. Di situ ada budak kecil pun pasal dalam satu gerabak. Sama naik, sama sampai. Lepas tu dari sekarang cari gerabak yang good. Cari gerabak yang bagus, ahli gerabak yang bagus, baca ratib atas, baca ratib haddad, sayang kiai ini, sayang tuan guru ini, nanti kita dalam grup mereka, ya. Dalam grup mereka kita harapkan sangat dapat tumpang grup orang-orang saleh di bawah grup panji. Sampaikan grup yang besar, nanti apa? Ketika orang dah mulai datang nak minum di telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang dah mulai datang. Awal mula grup akan datang fuqara al-muhajirin. Fuqara orang fakir di kalangan muhajirin. Muhajirin saja dah level tinggi, orang-orang fakir pun tinggi. Ini orang fakir di kalangan muhajirin yang bajunya betul-betul selai sepinggang tok. Itu yang dia pergi hijrah pakai baju itulah. Kain aja, kain ini saja berkemban, hari-hari tak ada pakaian sahabat Nabi. Rambutnya sampai gembel, berkelana, gelandangan lah kita bilang ya. Itu yang akan mula-mula masuk jannah. Dalam grup ini, walaupun dia bukan muhajirin, tapi akan bersama dengan grup ini. Siapa? Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia cicit Sayyidina Umar, dia tidak muhajirin, dia zaman belakang. Tapi dia dengar hadis ini, dia terus mengubah keadaan dia sampai pesen dia sama dengan fuqara al-muhajirin. Dia sama-sama dengan grup ini. Sama-sama dalam grup ini, nanti dipanggil, dia masuk. Ketika dalam haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tengah mula nak minum, orang dah mula datang, Rasulullah bilang buka ruang. Rasulullah sambut siapa? Ahli Yaman. Nabi kan sebut tentang Yaman, iman Yamani, hikmah Yamaniyah,
Sebab itu kita syukur. Sebab itu kita tanah Melayu kita ni orang tengok kenapa kok imannya kental. Ulama kaji tengok ya. Setengah-setengah tempat digempur penjajah jadi murtad. Setengah-setengah tempat digempur penjajah tinggalkan negerinya. Macam di Sepanyol lah. Tinggalkan negeri. Tinggalkan negeri. Setengah tempat jadi murtad. Semua bertukar agama macam di Filipina. Kenapa orang Melayu kita kok boleh kuat, boleh kental? Pasal kita punya iman ada cap piawaian. Sirimnya. Kalau Singapura sisir, kalau sini sirim ya. Ada piawaiannya, ada ISO-nya, iaitu apa? Yamani. Dan sumber kita daripada Sidna Ali. Lepas tu ilmu kita pun mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti orang dah mula datang semua, Rasulullah bilang buka ruang pada orang-orang ahli Yaman. Dan di sana kalau imamnya jalan, makmum ikut belakang. Dan kita ni makmumnya orang Yaman. Kita orang Jawi kalau dengar hadis-hadis tentang Yaman, kita kena gembira. Rasulullah tak sebut pun ya ashab Jawi, ya Bani Jawi, ya wong Jawa. Rasulullah tak pernah sebut pun, tapi Rasulullah sebut Yaman. Dan kau kan di bawah Yaman. Kita kan di bawah pada habaib. Kita terima Islam daripada mereka. Kalau imamnya tampil, makmumnya di belakang. Nanti minum. Orang-orang Yaman, Rasulullah welcome, sambutkan mereka. Mereka datang minum. Belakang mereka, orang pengikut mereka. Belakang mereka tengok, Allah, orang Batu Pahat pun ada. Orang KL pun ada. Orang Singapura pun ada. Amin. Mudah-mudahan. Pasal di belakang, setiap makmum di belakang imamnya. Grup. Kat sana ikut grupnya. Allah, mudah-mudahan nanti kita tengok. Sampean orang Parit Semarang kan? Yo. Kat sana tak cakap Jawa lagi lah. Cakap, ente min Farid Semarang. Dia begitu. Dia cakap harap baik. Sana ya. Begitu ya. Jadi semuanya satu grup. Ya, mudah-mudahan kita dalam grup yang baik ya. Dan hadirkan akan kamu itu pada antara hadapan Allah Ta'ala. Hal keadaan kamu itu bersaf-saf. Padahal kamu baca akan kitab satu huruf kemudian satu huruf. Dan ditanyai akan kamu daripada barang yang kamu kerjakan di dalam dunia. Sama ada ia yang tersembunyi atau zahirnya. Pada hari itu dihimpunkan akan segala orang yang takut akan Allah Ta'ala. Kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Padahal mereka itu berkenderaan. Dan kami hulurkan akan segala mereka itu. Yang celaka itu kepada neraka Jahannam. Padahal mereka itu berjalan. Allah semua dihimpun dan akan baca kitab. Satu huruf akan ditanya. Yang kau zahirkan dan yang kau sembunyikan. Yang sembunyikan banyak. Yang sembunyikan. Yang orang semua tak tahu. Isteri kita pun tak tahu. Dibentangkan. Kenapa ketika engkau dengan isteri engkau. Tapi yang kau ingatkan girlfriend kau. Siapa tahu tak? Tak tahu. Kita tahu. Allah tahu apa dalam hati kita. Kita dah jadi atuk, dah ada cucu. Jalan pergi pasar terserempak. Ni Khatijah ni dulu girlfriend aku. Dia pun dah bercucu sekarang. Tak jadi kita kahwin. Bilalah kau nak jadi janda. Umpamanya gitu. Allah Ta'ala tahu. Semuanya tu. Makin kau sembunyikan, makin tahu. Semua akan ditanyakan satu-satu. Kalau Ta'ala nak tanya. Sampailah. Kenapa engkau beli puting susu anak engkau? Kenapa tak kasih susu badan isteri engkau? Baik. Kenapa engkau pilih susu Dumex bukan susu lain? Kenapa kau beli botol susu cap Tolly Joy bukan cap Mothercare? Umpamanya lah. Sampai apa pun ditanya. Kenapa cermin mata kau pilih cermin mata yang ini bukan cermin mata yang lain? Kenapa kau pakai begini? Kenapa kau pakai serban pesen gini? Kenapa kau tak pakai pesen gitu? Semua kalau Tuhan nak tanya, semua akan ditanya. Kenapa yang serban yang panjang ini bukan yang pendek gini? Kenapa yang pendek gini bukan panjang gini? Kenapa yang warna ini bukan warna ini? Kalau kau bilang waktu kau ikut sunnah Nabi bagus. Pasal ikut Nabi ya Allah. Pasal ikut Nabi ya Allah. Pasal ikut kiai aku ikut Nabi ya Allah. Senang. Kalau kita dengan sendiri, dengan pilihan kita, kenapa? Pensi dan style. Oh, jadi kau untuk orang tengok ya. Kau nak jadi peragawan ya. Allah. Semua satu-satu akan ditanya oleh Allah Ta'ala ya. Satu-satu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan tak sembunyi ya. Kita kalau nak cepat sembarang Siratul Mustaqim, cepat tobat. Muda-muda
masih tegap-tegap, mantap-mantap lagi, masih boleh buat maksiat, masih boleh joget, masih boleh apa. Tapi dah tobat kembali pada Allah. Segera kau dapat lintas siratal mustaqim. Lambat kau nak tobat, lihat nak tobat, lambatlah kau seberang siratal mustaqim. Ya. Baik. Kita kalau nak timbangan kita berat yaumil akhir, pastikan batin kita lebih sempurna pada zahir. Yang tak nampak lebih baik, isi lebih baik daripada kulit. Kalau kulit saja baik, Allah, ini cerita kita ya, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita dan ubah keadaan kita ya. Keluar cantik serban lah Allah, tak ada orang tak panggil kita kiai, tak ada orang yang tak nak salam cium tangan kita. Allah, batinnya na'udzubillah, ampun ya Allah, Engkau juga mengetahui jeleknya batin kami ya Allah. Nanti timbangnya ringan. Sebab yang ditimbang semua kulit aja. Yang timbang kotak kosong saja dengan kertas salut yang cantik, tapi dalamnya kosong. Timbangnya ringan. Timbangnya ringan. Jadi kalau kita nak timbangan kita berat, baikkan batin kita. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akan dibuka pulaknya depan orang ramai. Yaumatublas sarair. Hari digemblang segala rahsia-rahsia. Fulan sekian hari bulan sekian. Dalam otak dia terlintas gambar lucah. Allah, bisan kita tengok. Pupu kita tengok, murid kita tengok, Allah. Tapi kalau kita tak nak hisab kita didedahkan depan orang, Allah Ta'ala akan rahsiakan. Kita akan dipanggil dan belakang kita dipasangkan macam skrin. Orang semua tak nampak. Tahu keluar dah beres. Nak ditutup oleh Allah Ta'ala, tutuplah dari dunia. Tutup apa? Tutup dua perkara. Satu, tutup aib orang, kau jangan buka sikit pun. Nampak aib orang. Satu, tutup kebaikan diri kita, jangan kau cerita sikit pun. Anak ngantuk lah. Kenapa? Tadi malam Qiyamul Lail. Kan main cerita ya. Sini hujan tak? Dalam 1-2 minggu ni hujan tak sini? Hujan juga. Kat Mekah pun hujan juga. Dia nak bilang dia baru beli umrah. Umpama ni pandai dia buat cerita, tanya hujan lah apa semua gitu. Semua nak cerita amal dia, semua nak cerita. Semua dia nak cerita orang. Nanti dah kalau baik kau buka, sana buruk Allah Ta'ala buka. Buka. Baik pun tak cerita orang, apa pun tak cerita orang, baik pun senyap tak cerita orang. Nak sedekah sana, nak sedekah sini, anak pun tak bilang, anak isteri pun tak bilang, sedekah saja, sedekah saja. Sebagaimana Rasulullah beri segala sedekah, beri segala apa derma apa semua. Siti Fatimah pun tak tahu sampai wafat Rasulullah. Siti Fatimah minta pusaka daripada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa diingat bapak dia masih banyak? Sebab dia tahu bahagian Rasulullah pada khumusul khumus banyak. Ditaksirkan harta Rasulullah, kambing beribu ekor. Kebun berekar-ekar. Emas berkati-kati. Mana semua baju besi Nabi pun digadai. Dan Siti Fatimah minta Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Umar, wahai Siti Fatimah, datang dengan Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Abu Bakar, kalau engkau mati siapa pusakai engkau? Anak-anak aku. Kenapa bapak aku mati aku tak dapat? Siti Fatimah minta. Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Siti Fatimah, sekejap aku panggil Sayyidina Umar. Umar, kita sama-sama jelaskan, dua-dua saksi ya, bahawa Rasulullah dah bersabda, kami para nabi-nabi tak dipusakai. Dan satu tak dipusakai, satu lagi memang tak ada apa nak dipusakai. Ditaksirkan juga, ini adalah hak Rasulullah, milik Rasulullah. Tapi ke mana semua? Ini dah kasih Bani Fulan, ini dah kasih kaum Fulan, dah kasih kabilah Fulan, ini dah untuk perang Fulan. Baju besi Nabi pun mesti gadai. Sampai begitu Nabi. Ditunjukkan sini Nabi derma-derma, anaknya pun tak kasih tahu. Bapak rasa, bapak nak kasihlah sebahagian daripada kebun bapak pada masjid. Tak payah cerita-cerita, kasih aja sudah. Kalau kita buka, nanti Allah Ta'ala buka sana. Aib orang jangan buka, baik kita jangan buka. Nanti di sana aib kita ditutup oleh Allah Ta'ala. Ya. Semua menghadap Allah Ta'ala ya. Yang bernama Ar-Rahman. Ada berkenderaan. Keluar daripada kubur, 3 grup. Yang satu naik kenderaan. Kenderaannya tak tahulah macam mana. Bas, lori, kuda, ia dah di sana. Ya, tak tahu ya. Kenderaan. Yang ada jalan kaki. Jauhnya macam mana? Agak-agaknya. Dari sini sampai China. Dari sini sampai Jupiter pun tak tahu. Jupiter tu planet tu. Sebab ketika itu dunia, bumi, planet Marikh, planet Jupiter, bahkan segala bintang-bintang semua dah dijadikan satu oleh Ta'ala. So, dengan itu tempat tu cukup untuk menampung segala makhluk, 7 petala langit, 7 petala bumi semua tu. Besar tak? Ya, sebesar-besarnya akan ke sana kenderaan atau berjalan kaki.
atau berjalan muka. Jalan muka, kaget para sahabat. Macam mana jalan Rasulullah kok jalan muka? Ya, Rasulullah mengatakan Allah yang jadikan mereka boleh berjalan dengan kaki di dunia, Allah juga memberikan mereka jalan dengan muka di sana, muka di bawah, kaki di atas. Ya, Allah. Dan yang sombong-sombong ketika itu semua jadi macam semut kecil-kecil semua. Semua kumpul semua jadi satu. Macam semut jalan ramai-ramai, dia tengok semua besar. Yang besar saja jalan berapa jauh, yang kecil betapa lagi punya susah. Sambil dipijak orang. Pasal itu semua yang sombong-sombong kat dunia. Yang rasa diri besar. Yang pada paling besar, paling kecil lah dekat sana. Allah semuanya. Dan di sana zahir mengikut batin. Di dunia zahir menutupi batin. Batin kita macam mana buas, macam mana liar, macam mana lucah. Zahir tak ada orang nampak. Di sana bagaimana batin, begitulah zahir. Na'udzubillah. Lepas itu ada yang bangkit dengan muka serigala, ada bangkit muka babi. Na'udzubillah. Dan berbagai-bagai lagi zahir. Ada yang lahir bangkit lehernya jenjang-jenjang, tukang bang. Ada yang bangkit mukanya bercahaya, orang yang banyak selawat atas Nabi. Bermacam-macam. Ada yang bangkit macam orang kesurupan, orang yang makan riba. Begitu ya semua tu, ketika itu semua tu. Dan disuruh jalan kaki dan masuk maka neraka Jahannam, ya. Ada masuk syurga tanpa hisap, ada masuk neraka tanpa hisap. Ketika dah berhimpun semua, apabila didatangkan neraka, maka jadi tsunami. Neraka akan ombak cun naik sampai ke mahsyar kau. Orang yang semua tersungkur dengar gemuruhnya bunyi neraka punya suara. Semua jatuh tersungkur kecuali orang yang rukuk tak tersungkur. Dan diambil oleh neraka semuanya. Itu yang masuk neraka tanpa hisap. Ada masuk syurga tanpa hisap. Begitu ya. Ada pulanya bangkit daripada kubur terus ada sayap. Terbang sampai depan pintu syurga. Ditakoni malaikat. Tengok mereka tengok, siapa dia ya? Siapa ya? Ditanya malaikat. Siapa dia ya? Siapa? Awak siapa? Kami manusia. Daripada grup apa? Grup Muhammad. Macam mana dekat sini? Kau tahu yang nama mahsyar? Tak tahu. Kau tahu yang nama hisab? Tak tahu. Kau tahu yang nama mizan? Tak tahu. Kau tahu nama sirat? Tak tahu. Sebab cepat sangat, saking kan tak tahu. Tak boleh masuk syurga. Tunggu, kena pergi stesen untuk dihisap balik semula. Bukan malaikat tanya dia tanya malaikat balik. Nak ke hisap malaikat, ada apa nak dihisap? Dia tak ada dosa. Dan dia tak ada harta. Dia tak ada enjoy. Tak ada apa nak dihisap. Ada apa yang nak dihisap? Malaikat tengok rekod dia. Sudah kau tunggu. Nanti Nabi kau datang masuk syurga sama-sama. Begitu ya. Jadi yang dia punya bangkit, dia pun cepat prosesnya dah sampai depan pintu syurga. Di bawah sudah mengalami masa 50,000 tahun. Dah haus, tak makan, tak minum, dah berpeluh, dah sengsara, dah merana. Dah orang jumpa Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dah mengatakan nafsi. Dia dah kat depan pintu syurga. Semua itu. Orang yang dari dunia tak ada apa nak hisap. Dah hisap segala-galanya. Kat sana dah ada apa hisap. Malaikat pergi tempat hisap. Pergi tempat hisap. Dia tanya malaikat. Oh malaikat, ada apa yang nak dihisap lagi? Ada apa benda lagi? Dah tak ada benda nak dihisap. Semua dah clear, dah beres. Tinggal tunggu aja. Maknanya stesen-stesen semua dah clear. Macam immigration lah. Green lane, red lane. Anything to declare, nothing to declare. Jalan lenggang-lenggang. Dah sampai situ lagi. Kalau masuk special lane lagi. Orang tak nampak, tak tahu keluar bakal terbang, tak tahu dah kat luar saja. Semua dah diuruskan orang. Begitu ya. Kalau naik private jet lagi, sampai depan rumah boleh turun. Ada tak orang pergi sana sini naik private jet? Maka bahawasanya akulah yang tiada menyerupai oleh suatu dengan daku dan tiada kekerasan seperti kekerasanku. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Tidak siapa yang memegang kecuali macam Allah Taala punya pegang. Pada hari itu ya. Barang siapa puasa kerana-Ku pada masa di dalam dunia, hal keadaannya khalis, ikhlas bagiku, nescaya aku perjamukan akan dia dengan beberapa warna makanan yang berjenis-jenis di dalam syurga. Dikasih jamuan. Kalau dari syurga dah dapat, dari bila dah dapat tahu? Yang ada dapat bila tahu? Mukadimahnya. Dia keluar dari kubur je dah dihidangkan. Macam piknik lah gitulah. Turun daripada bas saja,
Belum sampai naik bas lagi nak pergi sana, sampai saja terus dah siapkan welcome tea. Dia ada welcome punya celebration. Terus dah hidangkan dengan macam-macam. Yang ni tengah kelaparan, dia dihidangkan macam-macam. Allah, dia disajikan ya. Kenderaannya dah siap, tinggal nak naik saja. Dalam syurga lagi macam-macam jenis makanan, macam-macam warna. Sekali kalau dalam syurga kalau makan je, sini kalau kita makan pagi makan prata. Kemudian makan mie rebus. Hilang rasa prata, tinggal rasa mie rebus. Tinggal rasa mie rebus, minum air, hilang rasa mie rebus. Minum air manis, lepas tu pun rasa masam dalam mulut kita. Ya tidak? Kat syurga sekali makan 70 rasa tak hilang. Makan sambal goreng masih ada. Lepas tu makan semur pun masih ada. Lepas tu makan ungkep pun masih ada. Ini syurga Jawa lah, semua selera kita. Lepas tu makan pecel pun masih ada. Semua masih ada. Semua masih ada rasanya. 70 rasa masih ada. Subhanallah. Allah. Semua ada. Makan dalca masih ada. Makan korma pun ada. Makan kari pun ada. Makan kima pun ada. Itu syurga India. Semua tu rasanya, semua tu yang rasa mereka punya tu semua. Semuanya masih ada. Tak lari semua tu. Subhanallah. Dalam syurga ya. Dalam syurga. Baik tu ya. Dia gigit satu apple saja. Wah. Enak. Gigit kali kedua. Oh enak. Gigit kali ketiga. Oh enak lagi. Lagi enak, lagi enak, lagi enak, lagi enak. Itu orang Jawa punya. Dia kalau big, bigger, biggest. Nice, nicer, nicest. Orang Jawa, enak, enak, enak. Betul. Itu Jawa punya cara cakap dia begitu ya. Baik tu kat dunia dah rasa ada nikmat-nikmat syurga yang Allah Taala berikan kat dunia. Baik tu kita hadir majlis maulid berkali-kali, itu juga yang dibaca. Betul tak rawinya? Itu juga yang dibaca. Kadang hadir kuliah-kuliah, kadang-kadang lebih kurang juga tajuknya. Tapi kok tak pernah jemu. Kok makin macam ayam rasanya. Pasal itu nikmat syurga yang dahulukan. Kau datang, rawinya sama, kawan kau pun sama, tapi dengan enak yang lain, dengan anugerah yang lain. Sebab itu senantiasa di-renew, di-update, di-top up oleh Allah Ta'ala. Di-top up oleh Allah Ta'ala. Macam pun kita lah, punnya sama, tekannya pun sama. Tapi senantiasa nanti dia bilang, sekarang pun kau dah di-updatekan, sekarang pun kau dah di-upgradekan. Kan gitu kan? Begitu. Kitanya sama, tapi dah di-upgradekan suasananya, kegembiraannya, karuniaannya. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, pandu kita, jauhkan kita daripada segala mara bahaya, daripada segala ujian yang berat-berat, daripada aib. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar tetapkan iman kita, pelihara kita daripada gangguan zahir dan batin, daripada segala makhluk Allah Ta'ala, terutama sekali nafsu yang ada dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.